Satu, kita kena ingat, bila hidup kita ni melalui ujian ini untuk latihan bila? Latihan dekat nak mati. Jangan tergelincir. Saat mana kita dekat nak mati ni, jangan tergelincir. Benda apa jangan tergelincir? Yang pertama, jangan tergelincir keimanan kita kepada Allah. Yang ni kena jaga betul-betul. Baca doa pada diri kita saat ini. Baca doa apa dia? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Alif lam mim. Allah lah yang saja yang mengetahui maknanya. Adakah manusia menyangka kami akan membiarkan mulut-mulut mereka menyebut sesungguhnya kami telah beriman pada Allah, sedangkan mereka belum lagi diuji oleh Allah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Sesungguhnya kami telah menguji umat-umat sebelum daripada kami. Dengan ujian itu falaya'lamannallahu allazina sadaqu, maka Allah tahu dah siapa yang benar-benar beriman pada Allah. Walaya'lamannal kadhibin, dan Allah tahu siapa yang mendustakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Ankabut ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Pengurusi ahliatan kuasa masjid, para alim ulama, pimpinan-pimpinan di semua peringkat, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas nikmat panjangnya umur kita ini. Di saat mana kita tahu masa yang kita berada sekarang ini merupakan masa yang paling berkecamuk para malaikat Allah sibuk mencabut nyawa-nyawa manusia. Kita tahu masa sekarang ini kematian yang mati dengan krisis yang kita sedang alami sekarang ini sejumlah lebih kurang 1.8 juta lebih manusia yang mati diuji dengan ujian COVID ini. Manakala yang kena COVID ini saja, pandemik ini saja, lebih kurang 80 juta lebih manusia yang kena. Tapi syukurnya pada Allah, dalam jumlah yang seramai itu, nama kita tidak dimasukkan di sisi Allah. Allah masih lagi panjangkan umur kita, memberi peluang pada diri kita untuk membetulkan balik jalan hidup kita ini. Tapi kalau sekiranya kita ni masih lagi dalam keadaan tak sedar dengan ujian yang Allah sedang uji pada kita ini, boleh jadi sikit masa lagi kita akan mati juga. Mati dalam keadaan yang sama ada kena COVID, ataupun kita ni pun akan berjumpa dengan kematian juga.
mati dengan amalan yang terakhir yang kita lakukan dalam hidup kita. Waktu mana kita mati, maka boleh jadi Allah akan ganti umat yang lain pula. Yastabdil qauman ghairakum. Allah akan gantikan satu kaum yang lebih baik daripada kamu yang ada sekarang ini. Kalau kita tak betulkan jalan hidup kita. Kenapa saya sebut demikian para hadirin sekalian? Kerana kita perlu tahu bahawa masa yang kita berada ini merupakan masa-masa kemarahan Allah, yang Allah tunjuk marah sungguh kepada kita. Tak pernah dalam sejarah dunia Allah matikan manusia dengan pandemik sebegini, sejumlah sebegini, dengan penyakit yang kena ini mati dalam jumlah 1.8 juta. Kalau mengikut WHO yang disebut pada minggu yang sudah, kita bukan semakin berkurang. 6 bulan yang akan datang ini merupakan masa-masa yang semakin kemuncak. Lagi ramai yang akan mati dan lagi ramai yang akan kena. Tuan-tuan tak payah tengok negara lain, kita tengok negara kita sendiri. Semakin berkurang ke semakin menaik, semakin bertambah dan bertambah. Walaupun kita lakukan berbagai-bagai cara, walaupun kita sejak daripada bulan 3 tahun lepas kita melakukan penjarakan, kita buat berbagai-bagai cara, tapi kenapa dalam keadaan sebegini semakin naik dan tak nampak tanda-tanda nak berkurangan? Jawabnya kerana kita masih lagi dalam keadaan leka. Yang disebut dalam Al-Quran Karim, Allah sebut tentang perkara demikian. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Allah sebut telah dekat masa untuk manusia dihisap amalan-amalan mereka, tapi mereka masih lagi berpaling daripada ayat-ayat Allah. Wa hum fi mu'ridun, mereka masih lagi berpaling daripada ingat pada Allah. Kenapa demikian? Mereka ni wahum mu'ridun, mereka ni ma ya'tihim min rabbihim muhdasin illa istama'u. Setiap kali mana datang peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam kehidupan mereka itu, semua benda-benda itu mereka dengar je. Wahum yal'abun, mereka masih lagi sibuk bermain. Allah Subhanahu wa taala sebut demikian. Kenapa jadi demikian? Lahiyatan qulubuhum, kerana hati-hati mereka masih lagi tak sedar. Hati-hati mereka masih lagi sibuk dengan kelekaan dalam kehidupan ini. Para hadirin sekalian, sebagai seorang mukmin, kita kena ingat perkara yang berlaku dalam hidup kita sekarang ini, COVID yang berlaku ini, jangan kita nampak ia merupakan satu virus sahaja, jangan. Tetapi kenapa berlakunya COVID ini? Kita kena tahu kenapa Allah datangkan COVID pada kita. Kalau kita baca dalam Al-Quran, kalau kita baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati tak lain dan tak bukan kerana kesilapan-kesilapan yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Kita ni buat dosa dalam hidup kita. Dosa-dosa ini menumbuhkan yang disebut dengan virus-virus yang mematikan kita. Sebelum daripada ni Allah matikan umat manusia kerana dosa juga. Dalam surah Al-Ankabut, misal contohnya Allah Subhanahu wa taala sebut. Allah cerita dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-40. Allah sebut fakullan akhadna bi dhanbih. Semua yang berlaku dalam hidup kamu itu aku ambil daripada dosa-dosa yang kamu buat. Dosa-dosa yang kamu lakukan. Sebelum daripada ni katanya Allah, faminhum man arsalna alaihi hasiban. Ada di kalangan kamu yang telah kami hantar hujan batu yang jatuh ke atas mereka. Lalu hujan batu itu menenggelamkan mereka dan mematikan mereka. Allah jadikan kematian kerana hujan batu. Allah Subhanahu wa taala sebut wa minhum man akhadhathu as-sayhah. Ada di kalangan kamu yang telah kami matikan dengan petir-petir yang menyambar kepala-kepala mereka, memecahkan gegendang telinga mereka, kemudian memecahkan perut-perut mereka.
sehingga kan mereka mati bergelimpangan dengan sambaran petir yang menyebabkan mereka mati ini sendiri. Wa minhum, Allah sebut yang ketiga, wa minhum man khasafna bihil ard. Ada di kalangan umat sebelum daripada ini yang kami telah belahkan bumi. Kami jadikan umat sebelum daripada kami ini, kami belah bumi, kami tenggelamkan mereka dalam bumi. Kami tutup bumi ini sendiri dan mereka mati bergelimpangan di dalam tanah-tanah itu sendiri. Lalu yang keempat Allah sebut, wa minhum man aghraqna. Ada di kalangan kami yang telah kami gelombangkan air yang besar. Gelombangkan air yang besar yang menyebabkan mereka mati dalam air itu. Kami jadikan tsunami, kami jadikan banjir besar di kalangan kami. Lalu kamu mati dalam air tersebut. Hujung itu Allah sebut, wa ma kana Allahu liyazlimahum. Allah sekali-kali tak melakukan kezaliman pada kami. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Tetapi apa yang berlaku di dalam hidup kamu itu tidak lain kerana kamu yang buat zalim pada diri kamu sendiri. Zalim apa yang kita lakukan? Para hadirin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Allah tak jadikan pada dia ujian yang beban, yang mengejut sebagaimana umat sebelum daripada ini. Sebelum daripada ini, kalau mereka buat khianat umat sebelum daripada ini, Allah sambar petir, Allah sambar api, mati terus mereka. Umat sebelum daripada ini, kalau sekiranya mereka degil dan tolol, mereka terus diberikan dengan apa dia? Pengajaran-pengajaran yang kasar yang Allah jadikan. Tapi umat Nabi Muhammad tidak demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Allah bagi peringatan demi peringatan. Umat Nabi Muhammad, Allah jadikan pada kita ni tak sama dengan umat dahulu. Allah tegur sikit, Allah tegur sikit, Allah tegur sedikit, tegur, sehinggalah kamu betul-betul nampak degil sungguh dengan apa yang ditegur oleh Allah. Di waktu itu Allah akan ganapkan, walau nasya'u lamasakhnaahum ala makanatihim famastata'u mudiyan wala yarji'un. Kalau kami nak buat, katanya Allah, kami akan boleh sapu ratakan kamu. Kami sapu ratakan kamu atas muka bumi ini. Famastata'u mudiyan. Waktu itu kamu tidak ada kekuatan nak melawan, wala yarji'un, kamu tak mampu untuk kembali balik dalam keadaan asal pada diri kamu. Para hadirin malam ni saya memulakan perbincangan kita ini untuk kita nak suruh nampak kita tak pernah terfikir dalam hidup kita kena semayang sebegini. Pernah terfikir ke dalam hidup para hadirin sampai kita tak boleh nak bersalam di antara satu sama lain? Tak terbayang dalam hidup kita ini Allah jadikan kita kena pakai penutup muka, berjalan dalam keadaan kita menjadi wasangka di antara satu sama lain. Bimbang-bimbang, kebimbangan kita ni datang dalam jiwa kita ni, takut-takut kawan kita ni ada virus di antara satu sama lain. Ini baru sikit Allah jadikan. Kalau kita degil, boleh jadi kita tak boleh semayang 1 meter lagi. Lepas pada ni boleh jadi 10 meter di antara jarak pada jarak di antara kita. Hari ini baru 1 meter Allah buat. Sebelum daripada ni Allah suruh kita rapatkan saf, kita tak pernah nak rapatkan saf. Sebelum daripada ni Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita bersalam di antara satu sama lain, kita tak pernah pun nak bersalam. Tak rasa besarnya nilai bersalam. Sebelum daripada ni Allah ajar kita dengan pengajaran yang cukup kasar yang Allah ajar pada kita. Allah jadikan, nampak kamu tak nak rapat saf, aku genggangkan kamu. Aku genggangkan kamu. Kamu tak boleh dekat lagi. Ni baru sikit. Sikit lagi Allah, kalau Allah nak panjangkan umur kita, boleh jadi 10 meter di antara satu sama lain. Virus yang datang kita tak tahu. Kita tak boleh nak bayang apa benda yang Allah nak lakukan pada kita lagi. Kenapa terjadi demikian? Para hadirin, kita tanya, sedangkan kita sujud, sedangkan kita ni dalam keadaan yang sebelum daripada ni kita baca Quran, sedangkan sebelum daripada ni kita datang berjemaah di kalangan kita. Ulama-ulama sebut yang pertama, sebab apa Allah jadikan ujian ini? Kerana dosa-dosa yang sering kali dilakukan di kalangan kita
yang tidak ada teguran di kalangan kita yang dimaksudkan dengan tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Bila ada orang yang buat dosa di kalangan kita, kita tak menegur pun mereka buat dosa tersebut. Orang kita buat dosa, orang kita tak berani nak tegur. Tak berani nak tegur. Padahal mereka buat dosa. Mereka sedang melakukan dosa. Orang yang buat dosa tu terang-terang buat dosa, terang-terang buat maksiat. Manakala yang buat maksiat ni berani buat maksiat terang-terang. Manakala yang nak tegur menjadi ketakutan untuk menegur orang yang melakukan maksiat. Ni satu saat di mana kehilangan maruah agama dipanggil. Bila agama kamu sudah diinjak-injak, kamu tidak rasa kemuliaan dengan Islam, lalu di waktu ini dosa menjadi besar. Orang berani buat dosa. Kalau kita nak sebut dosa, kita tak terbilang dosa-dosa yang banyak yang orang kita buat ini sendiri. Dosa tinggalkan solat, dosa buka aurat, dosa perzinaan, dosa LGBT, dosa-dosa yang orang minum arak terang-terangan di kalangan kita pada hari ini. Kita tak pernah pun nak belajar daripada teguran Allah sebelum daripada ini. Allah tegur kita dengan teguran-teguran hilang kapal terbang MH370. Sampai hari ini kita masih lagi bingung, di mana kapal terbang tersebut? Orang kita tak boleh nak bagi jawapan pun. Tak ada jawapan pun. Kita tak nak belajar daripada keadaan demikian. Demikian juga kita ditembak. Kapal terbang kita ditembak. Ditembak oleh tak tahu siapa yang menembak. Siapa yang membunuh orang yang di atas kapal terbang MH17 dahulu. Kita tak ada jawapan juga sampai hari ini. Allah tegur kita. Teguran-teguran yang kasar sebelum daripada ini. Kuala Muda, Allah pernah jadikan tsunami. Kena tsunami, mati di kalangan kita. Tapi kita tak pernah nak belajar daripada keadaan yang Allah tegur demi teguran. Kenapa dia? Yang pertama, alim ulama sebut kerana kita hilang amar ma'ruf nahi munkar. Ia menyebabkan orang kita ni melakukan dosa berani dan berani dalam hidup kita. Yang kedua, kenapa Allah jadikan ujian dalam hidup kita ini? Yang kita kena faham, kenapa Allah jadikan ujian pada diri kita? Dengan tujuan untuk mengangkat lagi darjat di kalangan sesama kita ini. Allah mula nak naikkan orang-orang tertentu dan Allah nak turunkan orang-orang tertentu. Tuan-tuan dengar, saat sekarang ni ramai syarikat-syarikat yang ditutup. Tuan-tuan dengar, dalam masyarakat kita hari ni kan banyaknya yang disebut dengan apa dia? Perniagaan-perniagaan yang sedang runtuh. Tuan-tuan ingat ke bila runtuh syarikat-syarikat tersebut, maka kita menjadi susah, menjadi miskin? Tak. Yang miskin ialah orang yang pernah menjadi kaya satu hari. Sekarang Allah sedang turunkan dia. Allah sedang turunkan dia. Saat ini Allah sedang menaikkan orang lain pula. Orang lain pula yang akan dinaikkan. Tuan-tuan jangan bimbang dengan keluhan-keluhan peniaga-peniaga yang sebut sekarang susah nak meniaga, susah nak meniaga dan sebagainya. Kerana dia biasa senang. Kerana dia biasa senang. Ada syarikat lain yang Allah sedang mengalihkan kekayaan dia tidak lagi berada pada dia, tetapi Allah sedang mengalihkan kekayaan pada orang yang susah satu hari dahulu untuk dinaikkan menjadi kaya. Tuan-tuan jangan ingat ekonomi kita sedang merudum, tidak. Bukan begitu kaedah dia. Siapa yang jatuh akan naik orang lain. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari ini Allah gilir di kalangan manusia. Allah nak naik siapa? Di kalangan kita ni Allah nak naik kedudukan orang-orang tertentu. Siapa yang perlu naik saat ini? Orang mukmin. Orang mukmin perlu naik. Naik untuk apa dia? Naik untuk berada di atas, bukan berada di bawah. Masa inilah masa yang paling sesuai untuk kita nak tonjolkan kebenaran Islam. Di saat mana Allah sedang menjadikan ujian yang banyak, maka di saat ini kita kena mula kreatif. Kita nampak ruang-ruang yang sepatutnya kita mula lonjakkan. Lonjakkan apa dia? Kejayaan dalam kehidupan orang mukmin. Tidak ada penyelesaian dalam hidup ini kecuali dengan penyelesaian Islam yang mesti kita tonjolkan di kalangan kita. Ini yang kedua. Allah nak naikkan darjat
Sebagaimana kita tengok anak-anak kita, bila kala mana anak kita dia nak naik peringkat demi peringkat, dia mesti melalui ujian. Dia melalui SPM, dia melalui STPM, dia melalui ujian pra-universiti, matrikulasi, sehingga dia masuk universiti, sampailah dia keluar universiti. Setiap tahun yang dia lakukan itu dia melalui ujian. Siapa yang dia nak naik darjat, kedudukan di sisi Allah, Allah akan jadikan ujian. Lalu kita akan tanya, ujian apa yang kita kena ni Ustaz? Dalam hidup kita ni ujian apa yang kita sedang lalui ini? Allah sebut dalam Al-Quran. Allah jelaskan dalam Al-Quran, ada lebih kurang beberapa ujian yang besar dalam hidup ini. Yang pertama, Allah uji kita dengan ujian rasa takut. Rasa takut dalam hidup. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf." Sudah pasti aku akan uji dalam hidup kami dengan ujian takut. Ujian takut dalam hidup kami. Di saat ini Allah nak suruh apa dia? Kamu, bila kamu diuji oleh Allah, kamu bagaimana kamu bila kamu diuji dengan ujian takut? Kamu kena kembali pada Allah. Yang ni diajar dalam hidup kita. Jangan takut kepada selain daripada Allah. Bagaimana nak suruh kita jadi kuat dalam menghadapi ujian ini? Mulut kita diajar supaya sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap kali mana kita rasa takut, ulanglah nama Allah, ulanglah nama kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar, untuk menjadikan jiwa kita jadi kuat. Anak-anak kita, waktu dia menangis malam, saat mana dia sedang menangis, dalam keadaan dia ketakutan, kadang-kadang biru nampak muka dia, kerana dia takut sangat. Lalu kita diajar supaya azan. Azan. Di saat mana dia azan, dia memulihkan balik jiwa dia. Anak-anak kita yang trauma, terkena dia jatuh, dia rebah, kita angkat dia, kita azan dia. Azan, kita sebut kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah lah yang maha besar, Allah lah yang maha besar. Jangan kamu takut, jangan kamu bimbang. Innallaha ma'ana, Allah berserta dengan kita saat ini. Ini ujian Allah Subhanahu wa taala sebut. Ujian yang pertama yang kamu akan lalui, ujian rasa takut. Jangan melampau ketakutan sehinggakan kita tak semayang. Jangan melampau ketakutan sehinggakan kita tak tutup aurat. Jangan melampau ketakutan sehinggakan kita ni tak kenal Allah dalam hidup kita. Takut kita biar berpada-pada, biar berpada-pada pada diri kita. Berpada macam mana kita nak suruh berpada-pada? Takut kita ni Allah ajar supaya kita sebut nama Allah, besarkan Allah. Setiap kali mana kita rasa takut, lalu kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, untuk menjadikan kekuatan dalam jiwa setiap mukmin. Yang kedua, Allah jadikan ujian dalam hidup kita, rasa lapar dalam hidup. Rasa lapar dalam hidup ni ujian. Dalam kehidupan kita, waljum, rasa lapar. Bila kita kena ujian lapar, maka di waktu ini kita diajar supaya bertahan dalam kehidupan kita. Ini ujian lapar. Kerana biasanya manusia, bila dia lapar, dia hilang kawalan. Manusia ni, bila dia lapar, dia hilang kawalan. Bagaimana? Kalau dia lapar, dia jadi hilang kawalan, dia tak kenal halal haram. Dia tak peduli lagi. Manusia lapar. Saya pernah sampai di Poland. Bila saya sampai di Poland, orang Islam daripada Rusia yang dia pindah lagi ke disebut dengan Poland ini, saya sampai saja, dia tanya saya, kenapa baru sekarang kamu datang untuk bantu kami? Kenapa kita sebut? Kami dah lebih kurang 20 tahun makan daging babi, dia sebut demikian. 20 tahun makan daging babi. Kenapa kita sebut? Dia katakan, bila kami berpindah daripada negara Rusia, kami lari ke bumi Poland, kami masuk di negara ini, kerajaan negara ini tangkap kami dan bagi makan pada kami daging babi. Kami tak ada pilihan. Bila kami tak ada pilihan, yang kami hanya ada ialah makan daging babi. Kami lapar. Bila lapar, orang tak peduli halal haram dalam hidup. Kerana laparlah manusia makan rasuah. Kalau tidak lapar, dia tak makan rasuah. Kerana laparlah manusia sanggup untuk menggadaikan yang disebut dengan apa saja yang ada dalam hidup ini. Kerana lapar, manusia sanggup menjadi pelacur.
Kerana lapar, manusia tak peduli halal haram dalam hidup. Lalu Islam dia jadikan ujian. Lapar ini ujian dalam hidup kita. Bagaimana kita nak berhadapan dengan kelaparan ini? Allah minta supaya bibir kita sentiasa sebut hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah ajar pada kita, setiap kali mana kita berhadapan dengan ujian kelaparan, mulut kita ni sebut hasbiyallah, memadailah aku dengan Allah. Timbunan yang datang emas dan perak yang dibawa di hadapan kita, bila dibawa di hadapan kita, bila letak saja depan kita ni, maka di waktu tersebut kita tengok nak ambil ke tak ambil, nak ambil ke tak ambil hak orang ni barang orang ni pada diri kita, menggigil tu badan kita. Tengok barang harta benda yang banyak yang nak diberi pada kita dalam keadaan sumber yang haram. Waktu itu nak buat macam mana? Mulut kita sebut hasbunallah wa ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ujian dalam hidup. Dua. Yang ketiga, dalam hidup kita ni, wa naqsim minal amwal, aku akan uji kamu, dikurangkan harta benda kamu. Harta benda kamu aku uji dalam hidup kamu. Dengan ujian, tak banyak harta yang kita dapat. Harta benda kita, walaupun kita nampak ada, tapi sebenarnya nilai dia tu sudah berkurang. RM10 sekarang dengan RM10 dalam 20 tahun yang sudah, berbeza nilai. Tak sama dengan RM10 dahulu. Harta kita nampak sama, tapi di saat mana Allah uji, wa naqsim minal amwal, Allah kurangkan harta benda dalam hidup kita. Kadang-kadang harta ada, tapi kita tak boleh memiliki, kita tak boleh menikmati harta tersebut. Macam mana Allah nak ajar? Di saat mana kamu kurang harta, macam mana kamu nak berhadapan dengan ujian kekurangan harta? Allah jadikan ujian. Di saat mana kita diuji dengan kurang harta, Allah suruh kita bersedekah dan kita menderma di jalan Allah. Bersedekah dan menderma di jalan Allah. Bila kamu bersedekah dan kamu menderma di jalan Allah, akan menjadikan diri kamu kaya dalam hidup kamu. Allah jadikan demikian. Di saat mana kamu susah, kamu tak ada harta, kamu wa naqsim minal amwal, aku kurangkan harta benda kamu. Kamu infak. Kamu infak. Apa yang boleh kamu infak di jalan Allah? Bila kamu infak di jalan Allah, menjadikan diri kamu sekaya-kaya manusia. Antaranya infak di jalan Allah, tak semestinya kita ambil harta benda, tidak. Tapi kita bangun semayang sunat sebelum mana subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kamu telah berinfak di jalan Allah. Kamu bangun sebelum mana subuh, kamu semayang sunat 2 rakaat. Rak'ataini qabla subhi khairun minad dunya wa ma fihinna. Kamu semayang sunat 2 rakaat sebelum mana subuh, jauh lebih bernilai daripada dunia dan seisi. Cara Allah atur umat ini. Bagaimana kamu berhadapan dengan ujian, di sana ada penyelesaian. Allah tunjukkan jalan penyelesaian. Kamu nak diuji dengan ujian, harta benda kurang dalam hidup kamu. Kamu diminta supaya apa dia? Diminta supaya kamunya sentiasa bersedekah di jalan Allah. Kamu akan dapati diri kamu semakin kaya dan semakin kaya. Rasulullah sebut, tak akan miskin orang yang hidup dia dalam keadaan dia berinfak di jalan Allah. Rasulullah ajar demikian. Tak miskin siapa yang berinfak di jalan Allah, Allah akan kayakan dia. Semakin kaya, rezeki dia akan bertambah dengan cara yang ajaib yang Allah tunjukkan. Tuan-tuan tahu, orang yang rajin bersedekah, dia sedang menikmati miracle, benda ajaib-ajaib di sebalik sedekah yang sedang mereka lakukan sepanjang dalam hidup mereka. Lalu Allah jadikan, kalaupun Allah tak uji dengan ujian dikurangkan harta benda, Allah uji dengan ujian yang disebut wa naqsim minal amwali wal anfusi. Yang keempat, diuji dengan kematian-kematian yang kamu sayang dalam hidup kamu. Allah jadikan ujian dengan kematian orang yang kita sayang dalam hidup kita. Siapa yang kita sayang? Isteri kita sayang, Allah matikan yang kita sayang. Allah nak tengok setakat mana kamu tergoncang ke tak tergoncang.
dalam hidup kami. Di saat mana kita sedang menyayangi suami kita, Allah matikan suami kita. Kita menyayangi anak kita, sayang anak kita, Allah matikan anak kita. Kita sayang mak kita, ayah kita, Allah matikan orang yang kita sayang itu. Kenapa Allah matikan orang yang kita sayang ni? Tujuan apa Allah matikan dia mereka? Allah nak suruh kita hidup jangan bergantung dengan mereka. Hidup ni jangan bergantung dengan mereka. Lalu Allah ajar, bila kita kena dengan ujian-ujian sebegini, mulut kita kena sebut. Dalam hidup kita ni sebut apa dia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. Ujian dalam hidup. Dan yang kelima, diuji dalam hidup kita ni, Rasulullah dan Al-Quran cerita pada kita, was-samarat, dikurangkan buah-buahan. Dikurangkan buah-buahan. Alim ulama sebut, dikurangkan buah-buahan ni maknanya apa dia? Disakitkan dalam hidup kita. Allah jadikan kita ni kena penyakit. Tak pasal-pasal kena kencing manis. Tak pasal-pasal kena darah tinggi. Ujian dalam hidup kita. Tak pasal-pasal dalam hidup kita ni, tiba-tiba diuji dengan ujian kena kanser. Ujian dalam hidup. Kita tak tahu. Kita tanya doktor, daripada mana datangnya penyakit ini doktor? Kita sebut demikian. Kita tanya, doktor kata saya pun tak boleh jawab. Tiba-tiba saja ada penyakit kencing manis, penyakit darah rendah. Orang yang darah rendah, sepatutnya dia mengalami penyakit darah rendah, tiba-tiba tukar menjadi darah tinggi dalam hidup dia. Ni dua samarat. Alim ulama kata yang dikurangkan buah-buahan. Buah-buahan ini alim ulama tafsir apa dia? Yang disebut dengan penyakit-penyakit yang dideritai dalam hidup. Mulai daripada sekarang kita mula makan ubat. Sentiasa makan ubat. Lalu bagaimana kita nak menghadapi keadaan ini? Lalu Islam diajar supaya kita sebut kalimah apa dia? Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mulut kita sentiasa sebut. Mulut kita ni bila kena ujian, semua ujian-ujian ini, start daripada ujian rasa takut, ujian kelaparan, ujian dikurangkan harta benda, ujian yang namakan dengan kematian, ujian yang disebut dengan kesakitan dalam hidup kita ini. Lalu mulut kita sentiasa kembali pada Allah. Kembali pada Allah mulut kita sebut. Lalu disebut dalam pada diri kita ni, bila kita sakit, mulut kita sebut Bismillahi tawakkaltu ala Allah, ataupun kita sebut Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Semua ni nak gambarkan pada kita Allah jadikan ujian, lalu Allah hujungkan ayat tersebut. Allah sebut wa basyiris sabirin, kabar gembira pada orang yang sabar. Orang yang sabar melalui ujian-ujian ini. Bila hidup kita ni Allah jadikan ujian yang kita lalui dalam hidup kita ni, itu tanda kamu sabar. Wa basyiris sabirin, kabar gembira pada orang yang sabar. Allah sebut demikian. Bagaimana orang sabar? Alladzina idza asabathum musibah, orang yang hidup dia bertindan-tindan dengan ujian-ujian yang dilalui dalam hidup dia, lalu mulut dia sebut qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, daripada Allah kita datang dan kepada Allah kita kembali. Ini nak sebut gambaran demikian. Tuan-tuan boleh nampak, ni tanda orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala diajar, bila kamu sebut kamu mukmin, kamu tidak akan terlepas dengan ujian. Ujian-ujian yang kamu kena lalui. Kenapa Allah tak nak lepaskan kita daripada kena ujian? Supaya Allah senangkan kita masuk dalam syurga Allah. Alim ulama diajar demikian. Kemuncak ujian kita bila? Ujian yang kita kena lalui. Sekarang kita melalui ujian ni. Saya sedang melalui ujian. Tuan-tuan sedang melalui ujian. Kemuncak bila? Ujian yang Allah jadikan pada kita. Ni semua ni latihan. Latihan yang Allah sedang uji pada kita. Bila kemuncak? Bila dekat nak mati. Bila dekat nak mati, waktu tu kalian akan handle sendiri. Semua kita kena kawal diri kita sendiri. Jangan goncang. Yang disebut dengan dada kita ni, hati kita ni jangan berbolak-balik.
Kerana ramai orang yang bila dekat nak mati, hati dia berbolak-balik kerana dia tertahan dengan ujian. Ramai di kalangan kita, bila dia tidak ada latihan dengan ujian ini, dekat nak mati je, dia ambil pisau, dia tusuk diri dia sendiri kerana dia tertahan dengan ujian yang dia sedang alami. Ada orang yang sanggup nak bunuh diri. Ada orang yang bila dia rasa ujian yang banyak dalam hidup dia, dia akan lakukan tindakan yang luar daripada pemikiran sepatutnya sebagai seorang mukmin. Dia akan buat dekat nak mati je tuan-tuan. Bila dekat nak mati, saat mana hijab mata kita dibuka, kita nampak malaikat mula turun. Mula turun saja malaikat. Malaikat mula berdiri di hadapan muka kita. Malaikat sebut, "Wahai anak Adam, aku cari sedikit air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari sepatah kataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari. Di saat tersebut, ujian kita semakin menggoncangkan. Dada kita berdebar, perasaan kita menjadi luluh di saat itu. Lalu bagaimana keadaan pada diri kita demikian? Di keadaan waktu ini, ramai orang kita tergelincir, sehingga kan dia terkeluar daripada mulut dia, kenapa aku? Kenapa tidak orang lain? Kenapa aku? Kenapa tidak orang yang lebih teruk daripada aku, yang sedang mengalami penyakit-penyakit yang banyak? Kenapa dia? Kerana dia tidak melalui ujian-ujian dalam hidup ini. Satu, kita kena ingat, bila hidup kita ni melalui ujian-ujian ini untuk latihan bila? Latihan dekat nak mati. Jangan tergelincir. Saat mana kita dekat nak mati ni, jangan tergelincir. Benda apa jangan tergelincir? Yang pertama, jangan tergelincir keimanan kita kepada Allah. Yang ni kena jaga betul-betul. Baca doa pada diri kita saat ini. Baca doa apa dia? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca tuan-tuan doa ni. Saya baca, tuan-tuan baca. Sentiasa baca doa ni. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati manusia, sabbit qalbi ala dinik, tolong tetapkan hati saya ya Allah di atas agama kamu ini ya Allah. Jangan wa ala ta'atik, yang kedua biar saya sentiasa taat pada kamu ya Allah. Sampai saya dekat nak menghadap depan kamu ni, benar-benar saya dalam keadaan taat. Wa ala ta'atika, lalu hujung mulut kita sebut subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila dekat dengan kemuncak ujian yang berat dalam hidup kamu, kamu sentiasa ulang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ulang kalimah ini. Kalimah ni kita diajar supaya kita ulang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebanyak berapa kali? 40 kali sehari. 40 kali sehari. Saya sentiasa sebut pada jemaah-jemaah yang usia dia 60 tahun ke atas, mana-mana yang berusia 60 tahun ke atas, setiap hari kalian ulang doa yang diajar oleh Rasulullah. Sebut sebagaimana Nabi Yunus alaihissalam bila masuk dalam ikan tersebut, dia bertasbih dan bertasbih pada Allah. Saat mana yang paling getir pada diri dia tu, mulut dia sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan melainkan kamu ya Allah, maha suci kamu ya Allah, aku sentiasa melakukan kezaliman pada diri aku sendiri ya Allah. Kenapa kena sebut yang ni? Kenapa sebut yang ni? Jawabnya nak suruh kita jadi tenang. Kerana waktu ni biasanya syaitan akan menyibukkan syaitan ini dengan diri kita. Syaitan akan menyamar menjadi arwah ayah kita. Syaitan akan menyamar menjadi arwah ibu kita. Rasulullah sebut demikian dalam hadis Rasulullah. Syaitan akan mula memujuk, jangan mati dalam Islam, mati bersama dengan abah, mati dengan Yahudi, mati bersama dengan Umi mati dalam Kristian. Syaitan akan mula menyibukkan kita. Supaya apa dia? Supaya kita tergoncang keyakinan kita. Tergoncang keyakinan kita daripada Allah. Jangan demikian. Lalu kita kena banyakkan bertenang. Bertenang ni, maksud bertenang ni apa dia? Daripada zikir.
Zikir saja boleh menenangkan diri kita. Yang bertenang pada diri kita, zikir saja. Dalam Al-Quran Karim Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan kamu sentiasa berzikir pada Allah, kamu menjadikan ketenangan pada diri kamu. Ini di antara perkara yang kita kena jaga sangat. Zikir apa kalau kita tanya ustaz, untuk menjadikan diri kita tenang berhadapan dengan ujian? Saat mana kita berhadapan kekalutan, kesibukan, masa saat kematian itu, zikir apa yang paling baik untuk kita baca? Lalu alim ulama sebutlah Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Banyakkan pada kita diulang Sayyidul Istighfar. Tuan-tuan ingat ni, penghulu kepada istighfar yang ada, yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajar supaya kita sebut Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini dipanggil Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar ini dimulakan dengan Allahumma anta rabbi, ya Allah kamu Tuhanku, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan kamu ya Allah, khalaqtani, kamu yang menciptakan aku ya Allah, wa ana abduk, dan aku ni hamba kamu ya Allah, wa ana ala ahdika, aku ni dalam janji dengan kamu ya Allah, wa wa'dika, seupaya mungkin aku nak menunaikan janji-janji ini, mastata'tu, sekemampu yang aku mampu ya Allah, abu'u laka bi ni'matika alayya, kamu penuhkanlah segala nikmat-nikmat kamu ke atas aku, wa abu'u bi dhanbi, dan kamu buang segala dosa-dosaku, faghfir li, tolong ampunkan dosaku ya Allah, fa innahu la yaghfir dhunuba illa anta, kerana tidak ada Tuhan yang boleh mengampunkan dosa ini kecuali kamu ya Allah. Ini doa yang diajar oleh Rasulullah untuk menjadikan diri kita tenang. Tenang bila tenang ni pada diri kita ni dekat nak meninggal dunia. Dekat nak meninggal dunia tu biar kita jadi tenang je, waras pemikiran kita. Nampak saat mana malaikat mula cabut roh kita daripada hujung kaki kita, kita rasa lapang jiwa kita. Saat paling getir dalam hidup kita, paling sukar masa kita alami ini, sehinggalah sampai pada peringkat sampai di dada kita ni, roh kita ditarik sampai di dada kita, lalu mulut kita boleh sebut apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tanda kemuncak dipanggil kalimatut thayyibah yang keluar daripada mulut kita, menunjukkan ketenangan dalam kehidupan seorang mukmin itu sendiri. Yang ni saya nak sebut pada tuan-tuan, bila kita berhadapan dengan ujian sebegini, jangan kita kalut. Kerana dalam hadis Rasulullah sebut, at-ta'anni minar rahman wal mujlah minas syaitan. Siapa-siapa yang dia boleh bertenang di saat mana dia dalam keadaan resah gelisah, sibuk memanjang pada diri dia, dia boleh melapangkan pemikiran dia, itu tanda dia datang daripada Allah yang bersifat Ar-Rahman. Wal mujlah, manakala kamu gopoh, kamu risah, di saat mana kamu berhadapan dengan ujian ini, lalu di saat tersebut kata dalam hadis Rasulullah sebut, wal mujlah minas syaitan, bila kamu dalam kabut, itu menunjukkan kamu datang daripada syaitan pada diri kamu ini sendiri. Yang kedua, tolong banyakkan bertaubat pada Allah. Selain daripada zikir, taubat tuan-tuan. Saat sekarang ni tak adalah masa yang paling sesuai untuk beristighfar dan bertaubat pada Allah. Istighfar dan taubat tuan-tuan, saya nak sebut pada semua pemimpin-pemimpin, sama ada menteri besar, ada menteri, esko, siapa saja pun, tolong panggil rakyat-rakyat, minta ampun pada Allah. Minta ampun pada Allah. Virus ini tidak akan terhenti, dia akan semakin membesar dan merebak selagi mana kita tidak minta ampun pada Allah. Kena minta ampun pada Allah. Jangan harap dengan Kementerian Kesihatan saja, jangan. Tetapi kita perlu bertaubat pada Allah. Ada benda ni yang Allah sedang tegur kita. Kalau kita tak bertaubat pada Allah, tak meminta ampun pada Allah,
kita boleh tengok bagaimana lebih dahsyat yang akan datang nanti. Suasana yang lebih teruk daripada suasana yang kita alami. Kita kena panggil semua masyarakat, bagi tahu pada semua rakyat, minta ampun pada Allah. Sebagaimana bila hujan tak turun lama, kita semayang sunat istisqa, kita minta supaya Allah turunkan air hujan. Kenapa? Kerana hujan lama tak turun. Demikian juga bila kemarau yang panjang yang kita lakukan pada diri kita, kita semayang sunat istisqa. Yang ni kita kena ajar orang kita, bila kita berhadapan dengan ujian yang berat seberat ini, maka kita kena ingat, kita kena kembali taubat pada Allah. Jangan sombong dalam hidup. Jangan sombong. Orang kita ni sombong. Ramai mana di kalangan kita lagi kena uji, lagi dia rasa sombong. Padahal sepatutnya bila kita diuji, kena tawaduk, kena merendah diri, kena mengakui kita ada kelemahan. Kita kena mengakui. Sehebat mana pun kita, bila kita diuji oleh Allah, kita kena mengakui kita ada kelemahan. Bila kita ada, kenapa kita ada kelemahan? Kerana kita ada dosa, kita ada kesilapan. Bila kita ada dosa dan kita ada kesilapan, macam mana kita nak buang kesalahan dan kesilapan ini? Dengan kita bertaubat dan kita minta ampun pada Allah. Minta ampun tuan-tuan. Masjid-masjid, saya harap buat majlis taubat dan majlis minta ampun pada Allah. Panggil masyarakat, panggil ahli qaryah kita, mari kita bertaubat dan minta ampun pada Allah. Ini cara dalam hidup kita, untuk kita nak suruh bila kita melalui ujian menjadi tenang pada kita, dengan kita beristighfar, dengan kita minta ampun pada Allah, dan kita mengakui kesilapan-kesilapan yang kita lakukan dalam hidup ini, sehingga Allah mula menurunkan rahmat Allah ke atas kita semula. Ini di antara perkara yang kedua. Yang ketiga, tolong banyakkan bersedekah di saat sebegini. Tolong banyakkan bersedekah. Dalam menghadapi ujian, bersedekah menutup kemarahan Allah. Bersedekah di kalangan kita. Jangan malas untuk bersedekah. Saya sentiasa sebut pada tuan-tuan, bersedekah artinya kita sedang berinfak untuk diri kita sendiri. Bukan kita bersedekah untuk yang disebut dengan tabung itu, tidak. Bukan hanya bila kita masuk duit dalam tabung, jangan nampak dia masuk dalam tabung saja. Jangan. Tetapi waktu mana kita bersedekah, artinya kita sedang memberi pada diri kita balik. Umpama kita balik semula pada diri kita, kita bagi RM100 dalam tabung. Di akhirat nanti kita jumpa balik RM100 tersebut. Satu. Yang kedua, dengan bersedekah ini juga menjadikan kemarahan Allah itu reda. Dalam hadis Rasulullah sebut demikian, as-sadaqatu tutfi'u ghadab Allah. Disebut dalam hadis Rasulullah sebut, sedekah itu menutup kemarahan Allah. Bila kamu sedekah, menyebabkan Allah rasa hilang marah Allah kepada umat manusia ini sendiri. Ujian yang kita kena ni kerana kedekut di kalangan kita. Orang kita tak keluar zakat. Ramai orang kita tak keluar zakat. Yang kedua, orang kaya yang sedang mengumpulkan harta-harta mereka, menimbun-nimbun harta mereka, membawa sampai pada peringkat kematian, menyusahkan orang yang susah, yang semakin susah. Yang menyebabkan sekarang Allah tukar. Dulu kamu kaya, sekarang aku runtuhkan kamu, aku ganti orang lain pula untuk menjadi kaya. Tu jangan pelik. Kalau ada orang kata syarikat dia sedang digulung tikar, ramai banyak syarikat yang sedang ditutup, jangan bimbang. Kerana yang tutup tu tutup, yang akan buka akan tetap akan buka. Allah sedang mengalihkan kekayaan. Orang ni sebelum dia jadi kaya, sekarang Allah nak alihkan pada orang lain pula untuk menjadi kaya. Ini proses yang Allah jadikan dalam kehidupan kita untuk kita faham. Lalu saya nak pesan pada orang yang baru nak jadi kaya, orang yang baru nak ada harta, kalian jangan kedekut dalam kalian berinfak di jalan Allah. Infak di jalan Allah. Bila kita berinfak di jalan Allah, Allah akan buka semakin luas jalan-jalan kebahagiaan dalam hidup, dan Allah mula tutup segala kelemahan-kelemahan kita yang sebelum daripada ini. Daripada mana? Sedekah-sedekah yang tak berkurang dalam kehidupan kita ini sendiri. Kemudian yang akhir sekali, saya nak sebut pada kita ni, saat ini kita mesti menetapkan keyakinan hidup hanyalah dengan Islam. Yang akhir sekali, mulut kita ni jangan berpaling sikit pun daripada Islam.
tumit kaki kita ditetap dengan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan kamu mati kecuali saat mana kamu mati, kamu benar-benar seorang muslim. Biar kita mati, di saat mana kita mati menghadap depan Allah, tak bercampur dalam dada kita, tak ada sikit pun Syiah dalam dada kita, tak ada sikit pun yang namakan dengan nasionalis dalam dada kita, tak ada sikit pun dalam dada kita ni sekularis, tak ada sikit pun keraguan terhadap Islam. Dalam dada kita ni penuh keyakinan dengan Islam. Jangan sampai dalam dada kita ni penuh dengan bintik-bintik kekotoran, jiwa-jiwa kita yang kotor. Kotor apa dia? Dengan tak yakin terhadap Islam. Dia pergi cari selain daripada Islam. Dia pergi percaya dengan nasionalis. Jangan percaya dengan nasionalis. Jangan percaya dengan sekularis. Jangan percaya dengan ism-ism yang sedang dibawa ini, liberalis dan sebagainya. Tapi kena yakin hanyalah satu dalam hidup kita, iaitu Islam. Dengan Islam menjadikan ketenangan pada kita, sehinggakan kita masuk dalam syurga kedengaran. Bila tuan-tuan tahu tuan-tuan dapat ketenangan dalam hidup ni, bila dekat nak mati, tiba-tiba malaikat datang, malaikat sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah Subhanahu wa taala hantar malaikat. Malaikat, kamu sebut pada hamba Allah ini. Bila dekat nak meninggal dunia tu, malaikat sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kamu kepada Allah dalam keadaan penuh Allah redha pada kamu, dan kamu redha dengan ketentuan Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu semua di kalangan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah kamu semua dalam syurgaku. Mudah-mudahan semua yang hadir malam ni di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama mengaminkan doa saat sebegini. Mudah-mudahan Allah jadikan ketenangan ini menjadi milik semua yang hadir pada malam ini, insya-Allah. Allah jadikan kita semua di kalangan orang-orang yang saleh. Dengan kita berhadapan dengan ujian ini, kita lalui dengan penuh ketenangan dan kebahagiaan pada kita. InsyaAllah Allah masukkan kita di kalangan mereka-mereka yang bertakwa pada Allah. Dan akhirnya kita akan tersenyum indah. Satu masa dalam kubur nanti Allah tayangkan balik malam-malam yang kita hadir ini. Lalu kita senyum tengok, alhamdulillah, aku di antara orang yang hadir pada malam-malam yang indah itu. Ya Allah kurniakan pada diriku. Dan peluang ini tak semua orang dapat. Tuan-tuan saja yang dapat. Allah bagi. Ramai orang yang tahu malam ni ada kuliah, tapi tak semua orang boleh datang. Nikmat ini, nikmat yang terpilih yang Allah bagi pada diri kita. Lalu kita syukur pada diri kita, alhamdulillah Allah bagi nikmat ini pada diri aku, dan kamu masih lagi menerima aku untuk menjadi tetamu pada Allah, pada kamu ya Allah. Tersebut demikian. Mudah-mudahan Allah naikkan, buang segala musibah yang kena pada diri kita dengan kehadiran kita pada malam yang baik ini, insya-Allah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, sebelum kita baca doa ni, suka saya sebut sekali lagi, kat bawah nanti tuan-tuan ada kitab yang saya karang, persiapan menjelang kematian. Tuan-tuan dapatkan kitab ni. Kitab ni ada doa yang saya sebut susunan doa-doa dekat nak mati, kita nak buat apa dia. Kemudian saya karang dalam PKP baru ni ada kitab ni, macam mana nak jadikan kematian husnul khatimah. Biar kita ni mati, depan kita ni ada dua je. Satu mati su'ul khatimah, yang kedua mati husnul khatimah. Dan kita doa biar Allah jadikan kita ni kematian husnul khatimah. Macam mana kita nak jadikan kematian husnul khatimah? Saya susun kitab ni dalam tempoh PKP baru ni. Kemudian dalam PKP baru ni, dalam sebulan lebih lah, sebulan yang lepas saya karang kitab ni, bawalah keluargamu ke syurga. Macam mana nak bawa keluarga kita untuk dapatkan keluarga kita ni semua masuk dalam syurga Allah SWT. Ni saya sendiri bercita-cita bila orang tanya, Ustaz berceramah berkuliah ni, Ustaz tujuan apa Ustaz ceramah berkuliah? Tujuan saya satu je, nak bawa setiap di kalangan orang Islam di Malaysia kita ni, bila meninggal dunia, mati, semua masuk dalam syurga Allah SWT. Ni harapan kita lah demikian. Kita usaha, bukan orang Malaysia je lah, ada di kalangan sahabat kita daripada Singapura, daripada Indonesia, daripada
Brunei dan sebagainya, mereka ikut kuliah-kuliah, siri kuliah ini, kita harap supaya mereka dapat kematian yang indah dalam kehidupan kita. Saya kagum beberapa buah kitab, antaranya kitab ni, Syurga Ganjaran Terindah. Ini di antara, kalau tuan-tuan ada peluang masa, tuan-tuan baca kitab ni, tuan-tuan akan jadi semangat, rasa seronok untuk kita melalui setiap ujian-ujian kita ini, dan kita tahu tempat kita kat mana. Cuba kita cari. Nanti, kalau kita mati nanti, tempat kita di mana? Kita boleh tahu dalam kitab-kitab sebegini. Saya susun dalam bahasa yang mudah. Tuan-tuan boleh dapatkan kat bawah nantilah, insya-Allah. Ada kitab tersebut. Kerana saya bangunkan Ma'had Tahfiz di belakang saya ni, ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz yang saya bangunkan. Saya bangunkan di Shah Alam, saya bangunkan di Kelantan, saya bangunkan di Pahang, saya bangunkan di Kuala Terengganu, kemudian saya bangunkan juga di Pulau Langkawi. Pulau Langkawi ni lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz. Saya ambil anak-anak yatim, saya tanggung mereka belajar, anak orang miskin dan sebagainya. Seorang-seorang tersebut sebanyak lebih kurang RM3,500 seorang. Saya tanggung mereka belajar. Alhamdulillah, anak-anak ni menghafal Al-Quran. Pelajar-pelajar ada 1,000 lebih pelajar yang menghafal Quran tersebut. Dan Alhamdulillah, pada tahun lepas saja dekat dengan 100 lebih pelajar yang walaupun dalam PKP mereka boleh hafal Al-Quran kami, boleh habis 30 juzuk. Termasuk kemarin ada lagi yang habis 30 juzuk dalam tempoh sebegini. Alhamdulillah, anak-anak yang kita tanggung ni sendiri, saya memerlukan lebih kurang 450,000 sebulan bagi membiayai pelajar-pelajar. Dah lebih kurang 11 tahun saya sedang membangunkan Ma'had Tahfiz ini. Alhamdulillah, Allah bagikan kelapangan rezeki daripada sumber-sumber sebeginilah. Tuan-tuan yang nak dapatkan, nak bantu saya, tolong beli barang-barang tersebut, insya-Allah. Dalam masa yang sama, dia turut sama membangunkan anak-anak ini sendiri dalam belajar dan pengajar-pengajar ini sendiri. Saya tolong di selatan Thailand. Di selatan Thailand, bila saya pergi ke selatan Thailand, bapa mereka ditembak mati itu, saya ambil anak-anak yatim piatu. Asal pelajar ada 22 orang. Sekarang ada lebih kurang 600 lebih dah pelajar yang menghafal Quran. Saya bantu mereka, saya hantar dana pada mereka lebih kurang 30,000, 40,000 sebulan bagi membiayai mereka. Macam mana cara saya buat? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu tu mereka letak depan mereka, mereka bangun tahajud malam-malam, mereka sujud berdoa-doa pada Allah, mereka hantar madu tu ke Shah Alam. Saya gunakan untuk perubatan Islam. Alhamdulillah, orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Minum tu muntah, keluar benda yang pelik-pelik. Saya pernah kena batu karang, minum air madu, keluar batu karang tersebut. Ada sahabat yang kena kencing manis yang teruk, dia minum madu, batu sauda dan minyak zaitun tu, dia gabung sekali tersebut, alhamdulillah turun kadar gula dalam darah. Dan sahabat saya yang kena Covid baru ni, Ustaz Zuhdi, dia kata dia buat amalan makan madu selama seminggu, hilang Covid tersendiri. Ini kelebihan Allah jadikan. Betul lah dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bil asal, biasakan hidup kamu dengan makan madu. Ada kat bawah nanti, tuan-tuan boleh dapatkan demikian. Kalau tuan-tuan tak dapat juga, tuan-tuan tolong ambil pamphlet ni lah, pamphlet sekolah yang saya sedang bangunkan di Pulau Langkawi ni. Saya sedang bangunkan masjid. Saya nak siapkan masjid dan tandas masjid tersebut. Saya buat rumah mandi dan rumah masjid ini sendiri. Jadi tuan-tuan kalau ada kelapangan rezeki, tuan-tuan pergi mana-mana bank, tuan-tuan berdiri depan mesin bank tu, semayang sunat istiqarah dulu sama. Nak infak ke tak infak, nak derma ke tak derma. Saya harap supaya pakar-pakar ambil seorang satu pamphlet ni. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan yang tambah pada kita. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat mana kami datang berkumpul di dalam rumah kamu ini ya Allah, bumi ini sedang diancam dengan ancaman Covid ya Allah. Virus ini ya Allah sedang bergerak ya Allah. Kami mohon pada kamu ya Allah, dengan tadahan doa kami ini ya Allah, akan menghentikan merebaknya Covid tersebut ya Allah, menyembuhkan penyakit-penyakit yang didertai itu ya Allah.
Ya Allah, kamu dengan tadahan doa yang kami tadah ini, ya Allah, mengampunkan setiap kesilapan dosa-dosa kami yang lalu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu, ya Allah, terhadap apa yang pernah dipohon oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhkanlah kami, ya Allah, daripada apa yang diminta dijauhi oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon mengadu pada kamu, ya Allah, betapa lemahnya kami, ya Allah, menghadapi ujian-ujian hidup ini, ya Allah. Kecuali kamulah yang menguatkan jiwa kami, ya Allah. Kamu tabahkanlah hati kami, ya Allah. Kamu teguhkanlah iman kami, ya Allah. Kamu tetapkanlah pendirian kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang membuka segala pintu-pintu rezeki ini, ya Allah, yang menjaga segala segenap seluruh alam ini, ya Allah. Kamu bukalah segala pintu-pintu rezeki yang baik untuk kami ini, ya Allah. Kamu tutupkanlah pintu-pintu kemusnahan dan kecelakaan pada kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat mana kami menadah tangan ini, ya Allah, ada rumah-rumah kamu yang masih lagi ditutup, ya Allah, tidak mampu untuk dibuka, ya Allah, kerana jangkitan yang sedang berlaku di kalangan kami ini, ya Allah. Kami pohon pada kamu, ya Allah, dengan doa-doa kami ini, ya Allah, membuka segala pintu-pintu rumah kamu itu, ya Allah, membuka segala pintu-pintu rahmat kamu itu, ya Allah, membuka segala pintu-pintu rezeki kamu itu, ya Allah, menutup segala pintu-pintu kemarahan kamu itu, ya Allah, menutup segala pintu-pintu kemarahan kamu itu, ya Allah, menutup segala pintu-pintu kemurkaan kamu itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rahmanur Rahim kamu, ya Allah, mengatasi daripada kemarahan kamu, ya Allah. Kami mohon dengan nama Rahmanur Rahim kamu, ya Allah, agar kamu rahmatilah perjalanan hidup kami ini, ya Allah, menjadikan kekeluargaan kami keluarga yang selamat, ya Allah, di dunia maupun di akhirat nanti, ya Allah. Anak-anak kami yang saleh, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan anak-anak kami kembali ke persekolahan, ya Allah, untuk belajar sebagaimana biasa, ya Allah, mendapatkan ilmu daripada murabbi yang saleh dan salihah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu, ya Allah, dengan kebaikan kamu, ya Allah, dengan kerahmanan kamu, ya Allah, dengan kerahiman kamu, ya Allah, agar kamu jadikan kehidupan kami kembali tenang dalam hidup kami, ya Allah, sehingga kan di kemuncak perjalanan hidup kami, ya Allah, bibir kami mampu menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir perjalanan hidup kami nanti, ya Allah. Saat terbujur kaku jenazah kami nanti, ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Saat dimandikan jenazah kami nanti, ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air yang merenjis di badan kami itu, ya Allah. Saat mana dikapankan jenazah kami nanti, ya Allah, kamu putihkanlah amalan kami, ya Allah, lebih putih daripada kain kapan yang balut jasad kami itu, ya Allah. Saat mana kami, ya Allah, diusung untuk disolatkan nanti, ya Allah, kamu pilihlah anak kami yang paling soleh, ya Allah, yang akan mengimamkan solat jenazah kami nanti, ya Allah, yang akan mengusung jenazah kami nanti, ya Allah, yang akan membawa kami ke liang lahat nanti, ya Allah, di kala mana saat kami berakhir perjalanan hidup kami di dunia ini, ya Allah. Kamu jadikanlah kubur kami nanti, ya Allah, di antara taman pada taman-taman syurga, ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur kami di antara kawah pada kawah-kawah neraka, ya Allah. Ya Allah, di malam pertama kami di barzah nanti, ya Allah, jadikanlah kubur kami di antara taman-taman syurga, ya Allah. Ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami, arwah datuk nenek moyang kami, arwah-arwah mereka yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami di Illiyin, ya Allah. Saat sebegini, ya Allah, kerinduan itu seringkali bertandang dalam hidup kami, ya Allah. Rindu saat kami membesar di atas dukungan arwah ayah kami dahulu, ya Allah. Rindu saat kami tertidur di atas ribaannya dahulu, ya Allah. Rindu, ya Allah, saat-saat mana kami disuap tangannya ke bibir kami dahulu, ya Allah. Rindu, ya Allah, saat mana kami mengaminkan setiap baik-baik doa yang dibaca oleh arwah ayah kami dahulu, ya Allah. Rindu, ya Allah, kamulah yang mengetahui betapa rindunya kami pada mereka itu, ya Allah. Jadikanlah doa kami ini, ya Allah, di antara doa-doa anak yang soleh, ya Allah, sehingga akan menjadikan kelapangan pada kubur-kubur mereka itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan
Ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami, ya Allah. Khususnya dosa kami terhadap ibu kami, ya Allah. Seketika dahulu, ya Allah, kami mengakui kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah meninggikan suara di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah menengking kata-kata ibu kami, ya Allah. Kami pernah melihat titisan air mata mengalir lesu di pipi ibu kami, ya Allah. Sambil mengesat-ngesat air mata ibu kami itu, ya Allah. Kami melihat ibu kami memandang sayu pada kami, ya Allah. Ampunkan dosa kami di kala itu, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati mereka itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kerana dosa-dosa itu pula, ya Allah, yang menyebabkan di hari ini, ya Allah, anak-anak kami pula bercakap kasar di hadapan kami, ya Allah. Anak-anak kami menengking kata-kata kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa ini pula, ya Allah, hati kami menjadi keras, ya Allah. Kerana dosa-dosa ini pula, ya Allah, yang menyebabkan bibir kami tidak mampu lagi melafazkan ayat-ayat kamu, ya Allah. Kerana dosa-dosa itu ya Allah, yang menyebabkan hidup kami ini seringkali berantakan, ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami ini, ya Allah, sejahat mana pun kami ini, ya Allah, sekeji mana pun kami ini, ya Allah, sejijik mana pun dosa-dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini, ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Ada siapa lagi kami mampu mengadu doa ini, ya Allah, kecuali pada kamu lah, ya Allah, yang maha mendengar dan maha melihat setiap perbuatan kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitlah kami di akhirat nanti bersama dengan para nabi dan para awliya salihin, ya Allah. Jadikanlah nama kami dipanggil dan dipanggil oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diminum di air telaga Kausarnya itu, ya Allah. Ya Allah, senangkanlah kami melalui titian sirat nanti, ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus kamu, ya Allah, bersama dengan para pasangan hidup kami, ya Allah, anak-anak kami, ya Allah, jiran tetangga kami, ya Allah, dan bagi mereka yang mengaminkan doa kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan kami bersimpuh di sisi Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil mencium jari jemarinya, ya Allah, mengucup dahinya, ya Allah. Ya akramal akramin, birahmatika nastaghith. Ya akramal akramin, birahmatika nastaghith. Aghithna ya Allah, aghithna ya Allah, aghithna ya Allah. Ya akramal akramin, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.